Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia teguh bersama. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersua kembali di dalam segmen Town Hall untuk membincangkan tentang isu-isu semasa dan syukur Alhamdulillah juga pada hari ini kita didatangi oleh seorang tokoh yang berkelana ke sana ke sini daripada Kuala Lumpur bersama-sama dengan kita di utara Semenanjung Tanah Air, dan selamat datang kita ucapkan kepada beliau. Beliau yang saya maksudkan adalah yang bahagia Saudara Isham Jalil, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Dan tahniah kita ucapkan di atas pelantikan dan tahniah juga di atas kehadiran bersama-sama dengan kita dan sudi melapangkan masa untuk bersama dengan warga Kedah khususnya, dan pada hari ini kita menjemput semua parti-parti komponen di dalam Barisan Nasional untuk mendengar apa jua nasihat dan juga pandangan yang akan dibawakan oleh yang bahagia Saudara Isham Jalil bersama-sama dengan kita. Dan sebelum ini kita melihat beliau di dalam media-media sosial banyak mengkritik dan juga memberi nasihat berkaitan dengan kepentingan kerajaan dan juga kepentingan Barisan Nasional. Sedikit sebanyak untuk kita kembali menawan hati rakyat, dan insya-Allah mungkin kita ada penawaran yang bagus kepada rakyat. Utara ni tak ada masalah apa lah. No? Saya dulu pernah duduk balik pulau 2 bulan. Lepas SPM. Isteri orang mana? Saya orang Pahang. Oh, Pahang. Tak apalah, bapak saudara sini telurnya lebih kurang macam kita lah. Semalam 8 dan 9. Ya. Ulang tahun 20 tahun saya kahwin. So 20 tahun dah. Miss kita ni pun 20 tahun dah kahwin. 20 tahun. Jadi hari ini kita perjalanan kita pada petang ini kita akan mendengar nasihat dan juga pandangan daripada yang bahagia Saudara Isham Jalil, mungkinlah lebih kurang dalam 30 minit. Nanti di hujung kita buka sesi dialog. Tuan-tuan bolehlah mengutarakan sebarang soalan. Jadi elok asalnya saya mau perkenalkan sedikit lagi berkaitan dengan yang bahagia kita ni. Beliau merupakan bekas pengarah pejabat Perdana Menteri Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, dan Saudara Isham Jalil juga pernah mengalahkan Rafizi. Kita dengar nama Rafizi ini pun mungkin kita fobia. Semasa debat Piala Perdana Menteri pada tahun 1991, peringkat separuh hayang ya. Separuh hayang, Saudara Isham kita pukul Rafizi macam tu saja. Tak gaduh masuk final. Tetapi lah ni macam-macam kita dengar pasal dia. No, ini merupakan orang yang tepat untuk menangkis dakyah-dakyah berita-berita palsu yang selalu dimainkan oleh pihak-pihak yang mencemburui kita ini. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, elok asalnya saya mempersilakan teruslah kepada Saudara Isham Jalil untuk berkongsi pandangan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan Barisan Nasional khususnya di dalam Negeri Kedah. Dipersilakan. Terima kasih Cik Hayazi Azizah. Pertama sekali terima kasih banyak jemput saya. So hari ini saya sebenarnya saya tak nak berceramah ke apa. Saya nak berdialog dengan tuan-tuan. Okey tak? So kita ada dalam sejam. So bagi saya cakap dalam 10-15 minit macam tu. Lepas tu kita buka pada soalan lah. Sebab saya dah pergi, tak salah saya dekat dengan 30 kawasan tuan-tuan. Saya dah pergi Terengganu, saya dah pergi Kelantan, saya dah pergi Perak, saya dah pergi Pulau Pinang, Selangor of course, Johor, Melaka, Negeri Sembilan. So hari ini saya di Kedah. So biasanya bila saya pergi tempat-tempat ini, saya buka dialog dan saya tanya tuan-tuan. So kita dapat feedback daripada Akaumbi. Dan lepas itu saya dalam majlis-majlis tertinggi dan saya bawa apakah feedback daripada Akaumbi ke majlis tertinggi. Sebab kita dalam Barisan Nasional, dalam UMNO, MCA, MIC, so kita ni parti Akaumbi, betul tuan-tuan? Banding dengan parti lawan kita, dia orang tak ada Akaumbi sangat. So pada kita Akaumbi tu penting. So sebelum kita pergi pada soalan, so saya nak cerita sikit tuan-tuan. Saya selalu datang Kedah. So sebab saya selalu pergi Langkawi tuan-tuan.
So Langkawi tu banyak benda saya suka lah. Saya tak suka satu je Langkawi ni. Ahli parlimen dia. So ahli parlimen dia lah. Dulu saya suka dia. Ni lah tahun 90-an semua orang suka dia, betul. Tapi Mahathir kenapa Mahathir? Sebab dia yang pecah undi Melayu. Dulu kita menang Kedah sebab orang Melayu kan dengan kebanyakan orang undi kita. Tapi bila Mahathir masuk, dia hasut. Orang yang dulu undi UMNO dan Barisan Nasional pecah dua, tuan-tuan. Tiba-tiba mereka undi PH. Sebab PPBM ni dia ambil undi daripada UMNO, bawa pergi pada PH. Tiba-tiba PH dapat 18 kursi. Tuan-tuan pernah terbayang sebelum ini PH boleh dapat 18 kursi di Kedah? Tak pernah terbayang. So macam mana PH boleh dapat 18 kursi di Kedah? Sebabnya adalah Mahathir lah. Dia pecah undi kita. PAS pula tarik sikit. So sebab itu masa PRU 14, sebab dia tarik undi kita sikit, lebih kurang dalam 25%, maka PAS boleh menang sampai 15 kursi, PH boleh menang sampai 18 kursi. So sebabnya pasal dia saja. So PAS ni dia ambil kredit sajalah. Dia memang suka ambil kredit. Dia ingat pasal dia. Sebenarnya tidak begitu. So kalau tuan-tuan kaji, itulah sebenarnya. So apa yang Mahathir cuba buat kali ni, dia cuba replicate benda tu di peringkat nasional semula. Sebab dulu PRU 14, ini yang dia buat di peringkat nasional. Dia tarik 25% undi Melayu. Kawasan-kawasan Felda pun kita kalah 30. So Barisan Nasional telah jatuh daripada 138 kursi kita ada sebelum itu, jatuh kepada 79 kursi. Kali ni dia buat GTA. Itu sebab itu saya kata sekarang ni saya tak berapa kenal sangat dia ni. Sebab dia suka pecah-pecahkan kita, tuan-tuan. Dan satu lagi macam saya kata tadi, awak punya MB ni pun satu hal juga. So awak punya MB ni, saya ingat Kedah ni negeri yang paling banyak kali tukar MB tu. Kejap tukar. So MB awak ni saya tengok, dia apa ni, tadi dia pergi sarung jersey Terengganu pula. Malam ni Terengganu lawan Johor, dia pergi bergaduh dengan anak Raja Johor pula. So macam itu sampai Kedah punya persatuan fan Kedah hijau kuning marah kat dia, cakap jangan bergaduh dengan orang, dia suka bergaduh dengan orang. Saya tengok Sanusi ni dia bagus 3 benda, tuan-tuan. Bagi tahu saya kalau tuan-tuan setuju dengan saya ke tak. Nombor 1, dia bagus ambil kredit, betul? Betul. Itu dia bagus. Dia kata dia bawa pelaburan pada Kedah. Dia kata dia bawa pelaburan dekat Pulau Bunting. Bawa power plant itu 14 bilion apa sebenarnya. Untuk buat power line jana kuasa. Tapi saya dulu bekerja di unit perancangan ekonomi, tuan-tuan. Saya buat section tenaga. So saya di section tenaga unit perancangan ekonomi tahun 2008. Saya kerja dengan kerajaan JLC lebih kurang 20 tahun, tuan-tuan. So kita yang buat perancangan untuk power plant ni bila kita buat bukannya 1 tahun 2 tahun. Ini Pulau Bunting itu punya power plant regasification terminal itu dah bertahun-tahun, zaman kita yang plan itu. Tapi bila benda tu jadi, dia masuk alih-alih macam dia yang buat. Dia ambil kredit dekat situ. 14 bilion. Lepas tu Kedah Rubber City. Kedah Rubber City tu siapa yang plan tu, tuan? Northern Corridor. NCR. Northern Corridor ni siapa yang buat? Kerajaan Barisan Nasional. Tapi bila masuk 20 bilion, dia juga claim kredit. Itu hari masa COVID, itu hari ada pelaburan masuk di Kulim High Tech. Sebab di Kulim High Tech itu, masa kita set up Kulim High Tech. Kulim High Tech tu ada power plant. Saya dulu kerja TMB 10 tahun, tuan-tuan. Sebelum saya pergi EPU 2008. So tahun 1999 sampai 2008 saya di Tenaga Nasional. So I know Kulim High Tech.
So dekat situ kita buat situ ada power plant, ada macam-macam jana kuasa dan sebagainya untuk kita buka kilang-kilang elektronik. So masa COVID apa yang berlaku, ada permintaan tambahan kepada komponen-komponen elektronik di dunia, betul? So mereka pun tambah order ke kilang ini, kilang-kilang di Kulim High Tech ini. So sebab itu mereka terpaksa besarkan kilang mereka. So berbilion-bilion pelaburan masuk ke Kulim High Tech. So saya nak tanya tuan-tuan, benda ini pasal kita yang set up Kulim High Tech ke sebab Sanusi? Tapi Sanusi kata, so itulah. Sebab itu saya kata, dia ni suka claim kredit. Nombor 2, dia tak mengaku apa benda yang dia buat. Tadi claim kredit benda yang bagus, benda yang tak bagus pula dia tak mengaku. Contoh pasal isu ni, tadi saya tanya pasal isu apa? Banjir tuan-tuan pasal pasal isu Gunung Inas tu So itu satu saya nak sebut. Kajian PAS ni, di mana-mana dia buat kajian, dia suka tebang pokok tuan-tuan Saya pernah tulis satu artikel 2016, saya kata banjir berlaku kerana manusia. So itu adalah antara artikel pertama yang ditulis yang menyatakan kaitan banjir dengan pembalakan. So pada ketika itu saya baru balik dari Kelantan. Masa tu Kelantan banjir 2014, lepas tu saya buat kajian. So kajian PAS Kelantan, sepanjang mereka minta untuk mendapatkan hasil, dia telah tebang 200,000 hektar tuan-tuan 200,000 hektar, samalah yang dia buat di sini, convert kawasan pembalakan ni jadi ladang hutan. Dia orang panggil ladang rakyat. So dia tiru model daripada Kelantan. Kelantan dulu masa tahun 90 dia tak ada hasil, dia tebang 200,000 hektar. 200,000 hektar ni tuan-tuan adalah sebesar 3 kali ganda Kuala Lumpur, 2 kali ganda Singapura. 200,000 hektar. Ini adalah lebih besar, 2 ke 3 kali ganda lebih besar daripada ladang hutan di Pahang. Pahang negeri terbesar di Semenanjung pun 80,000 hektar aja. Kelantan 200,000 hektar. So kita buat kajian, pakar kata lepas dia tebang pokok 200,000 hektar ni, dia tak tanam semula. Yang dia tanam semula cuma 20,000 hektar macam itu. So bila dia tak tanam semula, jumlah selut yang pakar kaji yang masuk dalam 3 sungai di Kelantan, iaitu Sungai Lebih, Sungai Galas dengan Sungai Kelantan, adalah 500 juta meter padu tuan-tuan. Masuk dalam 3 sungai ini. So tuan-tuan mungkin saya pun tak boleh bayang 500 juta meter padu ni banyak mana. Okey, 500 juta meter padu ni saya suruh pakar juga kira. Panjang Sungai Kelantan, Lebih dan Galas adalah 517 km. So 500 juta meter padu boleh mencetekkan dasar sungai, ketiga-tiga sungai 570 km ini sekurang-kurangnya 5 ke 6 kaki. Yes. So sebab itu kalau tuan-tuan pergi Kelantan, di Kota Baru tu, air dia warna apa? Air warna selut. Selut tu mesti datang daripada somewhere. Tahu? So selut itu yang kajian Kelantan, dia pergi korek di hulu untuk cetekkan sungai bila banjir. Tapi sebenarnya apa yang menjadi masalah adalah di hilir. Dia potong-potong 200,000 hektar ni tuan-tuan. Setiap tahun kita rugi pasal banjir, estimate di Kelantan 1 bilion. Dia potong 200,000 hektar ni tuan-tuan. 1 hektar dia dapat pendapatan lebih kurang 11,000 ke 17,000 ringgit. Dia lesenkan untuk buat forest. So katakanlah on average 15,000 ringgit. 15,000 kali 200,000 hektar. So mereka dapat hasil 3 bilion saja daripada situ. Tapi 3 bilion ini, kerugian tu 3 tahun punya kerugian. Tapi bila tebang hutan macam itu, 30 tahun baru nak pokok tu kembali. So kalau 30 tahun, 30 kali banjir, 30 bilion kita yang bayar tuan-tuan. Habis fridge, habis katil apa semua tu. Itu berlaku di Kelantan. So saya tak tahu matematik. Kajian Kelantan ni macam mana. Dia dapat duit hasil 11 ke 17,000 per hektar daripada ladang hutan ini. Tapi kerugian daripada banjir akibat daripada itu setiap tahun 1 bilion. Macam mana? So itu di Kelantan. So apa dia buat di Kedah ni pula.
Ini satu lagi saya nak cerita. Bila tanya Sanusi, dia kata approval ni orang lain yang buat, zaman dulu buat, betul? Dia tak mengaku. Habis awak sekarang menteri besar. Kalau dah approval itu, dia boleh cancel ke tak, tuan-tuan? Itu atas kuasa dia lah untuk cancel. Nombor satu. Lepas itu hari dia kata, kita yang suruh tanam semula, betul? Benda itu dengan durian. Okey, betul. Bekas menteri besar BN itu dah mengaku, ladang durian itu kita yang suruh tanam semula. Tapi itu kita suruh tanam semula. Banjir ni tuan-tuan, masalahnya bukan tanam semula. Masalah selut ni datang daripada mana tuan-tuan? Daripada tebang pokok. So sebenarnya kalau kita tanam semula pokok-pokok yang ditebang ni sebenarnya bagus. Bagus ke tak bagus? Sebab dia boleh pegang tanah. Yang si Sanusi ni dia nak tanam semula ke tak nak tanam semula tuan-tuan? Itu hari dia buat kenyataan. Kalau tengok dalam kenyataan akhbar, dia kata pembalakan yang dibuat di Gunung Inas itu, dia takkan tanam semula. Ada statement dia. Dia tidak takkan tanam semula, cuba cek. Dia kata, biarlah. Dia kata, orang kata hutan ni, ini jadi kuasa alam sekitar ke apa, dalam 30 tahun jadi hutan balik. Dia kata macam tu. Cuma masalahnya, bila kita tak tanam semula tuan-tuan, selut tu 30 tahun, betul tak? 30 tahun. Dia pergi masuk sungai, jadi banjir. Habis itu hari jadi kat baling tu. Masalah bukannya pasal penanaman semula. Masalahnya adalah bila dia tebang. Nah, persoalannya itu hari, banjir yang berlaku di sini tu, siapa yang tebang? Betul? Siapa yang tebang? Sebab itu kita tanya, Sanusi siapa yang tebang? Siapa yang tebang? Bila yang tebang? So, Sanusi cakap apa tuan-tuan? Sanusi cakap, tak tahu bila nanti kita cek dulu. Sampai hari ni dia nak cek. Sampai hari ni Sanusi tak bagi tahu kepada kita siapa yang tebang, betul? Setahu saya dapat laporan yang banyak tebangnya zaman siapa tuan-tuan? Zaman siapa? Iaitu lepas tahun 2008 sampai 2000 sampai dia mintalah 2013. Dia duk tebang benda tu sebab dia ikut model mana kawan dia di Kelantan. Dia duk tebang, dia tak tanam semula. Lepas tu bila kita nak tanam semula, dia marah. Dia menyalahkan kita. Padahal dia tebang, dia tak tanam semula. Ini dia sendiri yang mengaku. Dia kata buat apa tanam semula, ini semua biarkan jadi semak, jadi 30 tahun jadi hutan. Habis tu selut yang turun tu nak pergi mana tuan-tuan? Sebab itu saya kata benda ini semua dia tak mengaku tuan-tuan. Ini dia saya nak cakap menteri besar awak ni lah. Dia panggil kita macam-macam tuan-tuan. Saya pun dia panggil saya anak seluang lah apa benda lah. Dia kata saya ni konon anak seluang. Kalau saya ni anak seluang, yang awak pergi seru nama saya dekat press conference menteri besar tu buat apa betul? Dia pergi seru nama saya, kita tak pernah sebut pun nama dia. Dia pergi seru nama kita. Itu ada satu isu berkenaan dengan PASLIK tuan-tuan. Tuan-tuan dengar cerita PASLIK ni. Hari ini dalam UMNO dan Barisan Nasional isu ni penting sebab sekarang ni tiba-tiba apa yang kandungan PASLIK itu tiba-tiba satu-satu menjadi kenyataan. Dalam dokumen PASLIK itu dinyatakan bahawa ada komplot untuk mereka menjatuhkan pemimpin-pemimpin UMNO. So si Sanusi ni dia tuduh saya yang tulis PASLIK tu. Apa hal pula tiba-tiba dia petik nama saya. Now, saya tahulah saya tak tulis. Sebab itu, selepas itu saya suruh dia angkat sumpah. Mula-mula saya suruh Samsuri. Lepas itu dengan Sanusi sekali lah ambil angkat sumpah laknat. Sebab dalam Islam ni, kalau awak cakap betul, awak angkat sumpah. Saya berani angkat sumpah laknat. Bukan saya yang tulis PASLIK itu. Kan? Tapi dia tak berani. Sampai sekarang dia tak berani ambil angkat sumpah laknat itu. So selepas itu saya suruh dia minta maaf. Dia tak minta maaf juga. Dia sombong. Belakang dia tuan-tuan. Dan sebab itu saya kata, kalau awak angkuh sangat tak minta maaf, saya terpaksa buat laporan polis, saya kata. Dan saya pun telah membuat laporan polis sebab tuduhan dia itu adalah tuduhan jenayah. Dia menuduh saya melakukan jenayah. So bila orang menuduh kita melakukan jenayah, maka kalau benda itu tidak betul, maka dia boleh disabitkan kesalahan criminal defamation atau memalukan jenayah, tuan-tuan.
Dan criminal defamation ni bukan civil punya kes, dia adalah kes kriminal. So nombor satu saya tahulah saya tak buat. So bila dia tuduh saya, dia memalukan saya secara jenayah. So kalau sabit kena pada Sanusi ni, bukan kalau lah, memang dia kena sabit lah sebab saya tahu bukan saya yang buat paslik itu. So dia boleh dipenjarakan selama 2 tahun tuan-tuan dalam penjara. So itu hari polis telah hubungi saya. Polis kata mereka cuba panggil Sanusi ni takut nak jumpa polis pun dia tak mau. Macam-macam alasan dia bagi. Ni polis sendiri bagi tahu saya. Polis kata pejabat Sanusi atau Sanusi sendiri bagi macam-macam alasan tak nak bagi kenyataan tuan-tuan. So polis kata kalau dia tak nak datang balai tak apa. Polis akan pergi ke sana. So itu hari kali terakhir saya dapat laporan daripada pihak polis bahawa polis akan pergi ke pejabat menteri besar, ambil kenyataan daripada Sanusi ini, dan kalau bila sabit kesalahan nanti dia boleh masuk penjara selama 2 tahun tuan-tuan. Sekarang ni mungkin dia boleh delay lah sebab Menteri Dalam Negeri tu kawan dia. Tapi sampai bila dia nak delay? Benda ini esok bila kita dah menang pilihan raya, Menteri Dalam Negeri dah jadi orang lain, betul? Time tu kalau saya nak pursue lagi, boleh tak tuan-tuan? Boleh. So dia tunggu masa aja, betul? Tentu kita nak sumbat dia boleh tuan-tuan? Sebab apa? Sebab ini pada saya karma atau kifarah pada dia. Dia dah berapa banyak dia sumbat orang dah lokap, betul? Dia satu lagi, yang ketiga Sanusi ni, saya nak cerita sikit. Dia ni telinga nipis, betul? Hati tisu cepat koyak, betul tuan-tuan? Dah saya dengar 4 orang yang kritik dia ada sumbat dan lokap, betul? Saya dengar cerita sampai kawan saya ketua bahagian Sungai Petani Datuk Syanim kritik sikit dok kena angkut oleh polis dekat rumah, betul? So dia suka dia lepas tu itu hari kes Ford Raptor tu ingat? Sampai banyak cyber trooper dia ke PAS ke duk cyberbullying orang tu sampai harassing or something like that. So saya rasa kali ini mungkin dia mendapat kifarah atau karma, so dia kena jawab tuduhan-tuduhan ini kepada orang lain lah, terutama pada saya lah. So dia kena jawab benda ini, dan tuduhan itu memang fitnah ke atas saya, dan bukan sahaja fitnah biasa tapi criminal defamation. Dan lepas pilihan raya esok, walaupun dia menang tak sampai setahun ke apa benda ke, kalau dia jadi menteri besar, agak-agak tuan-tuan nak ke dia jadi menteri besar balik? Tak mahu nak tukar. Kalau dia jadi adun balik ke apa ke, kita ambil tindakan, dia masuk penjara, tak boleh lah dia. So itu dia kena jawab lah. So dia nak lari ke mana tuan-tuan? Tuan-tuan setuju tak dengan tindakan tu? Setuju. So kita inilah. Sebab dia ni, itulah saya tak tahulah. Tapi puak-puak ini dia memang dia mulut lepas sikit tuan-tuan. Kita di Barisan Nasional, macam saya sendiri, saya selalu main politik positif. Saya tak suka main personal attack, panggil orang nama, labeling. Kita tak main macam tu. Nombor satu sebab itu bukan cara kita dibesarkan, betul? Kita punya mulut ini melambangkan macam mana kita dibesarkan. Kalau kita dibesar, saya bukan daripada keluarga orang kaya tuan-tuan. Saya daripada keluarga B40. Tapi walaupun saya daripada keluarga miskin, keluarga B40, mak ayah saya tak ajar saya besarkan dengan mulut macam itulah. So sebab itu orang kata tak apa, kita lawan kejahatan dengan kebaikan. InsyaAllah saya selalu kata kalau orang fitnah kita jangan lawan fitnah dengan fitnah, kita lawan dengan fakta. So positivism tu always trump negativism. So sebab itu kali ni saya ingat kita ada peluang dekat Kedah ni juga. Walaupun kita ketinggalan banyak ni. 15 PAS, kita ada 18 PH tuan-tuan. Tapi itu tidak mustahil sebab dinamiknya telah berbeza tuan-tuan. Dulu Mahathir curi undi kita, dia bawa pergi PH, PAS dapat, PH pun dapat. Kali ni tuan-tuan rasa orang Melayu yang undi Mahathir dulu akan undi Mahathir lagi ke tak? Susah. Sebab nombor satu, dia orang tahu yang PH telah menipu manifesto. Lepas tu puak-puak itu juga telah melompat parti dan berkhianat. Semalam naik presiden PKR, Chang nama dia.
Changlika ke apa nama dia. Dia sebut, dia kata jangan berharap, PH jangan harap lagi undi bukan Melayu. Tuan-tuan daripada MCA, MIC pun tahu. Dulu bukan Melayu, hardcore kepada PH. Tapi sekarang mereka dah jadi atas pagar. So ini yang kita tengok di Johor dengan di Melaka. So bila dia jadi atas pagar, sama ada dia tak keluar mengundi sebab dia protes against PH ataupun dia slow-slow akan mengundi kita balik. So itu memberi peluang kepada kita. So orang Melayu yang dulu undi Mahathir, tak mau lagi undi Mahathir. Dan orang Cina India yang dulu undi PH, sekarang ni pun sangsi dengan kebolehan PH itu atau mereka pun tidak percaya. So sebab itu saya kata jangan hilang semangat dan insya-Allah kalau kita teruskan usaha kita, walaupun kita ada 2 kursi aja sekarang, kita teruskan usaha. Dan saya nak tanya tuan-tuan, diorang ini nak buat kerjasama dengan kita lah, apalah. Tuan-tuan nak kerjasama ke nak pergi solo? Itulah. Okey, kita dah 19 minit. So saya tak mau panjang-panjang, saya buka lah pada soalan. Ini live tuan-tuan. Okey, sila tuan-tuan. Ada soalan? Kena bagi ada soalan lah. Dan saya tertarik dengan mukadimah sambil-sambil kawan-kawan sahabat-sahabat kita duk fikir soalan ni. Tertarik tadi sewaktu mukadimah saudara Hisham tadi dia mengatakan suka pergi Langkawi. Cuma Langkawi tak suka satu aja kepada ahli parlimennya. Dan dulu beliau 22 tahun bersama dengan Barisan Nasional dan kita lah yang mendukung dia ni supaya dia kuat menjadi Perdana Menteri sehingga 22 tahun, bukan satu tempoh yang singkat. Kemudian apabila bersama dengan PH, tak sampai 2 tahun pun 22 bulan. Minta saudara Hisham komen sikit bab ni. Itulah, dia jatuh tu masa langkah Sheraton. Saya boleh ulas langkah Sheraton ni panjang lebar juga tuan-tuan. Sebenarnya langkah Sheraton tu, Mahathir dijatuhkan oleh Muhyiddin. Muhyiddin yang tikam belakang dia. Sebab itu Mahathir sekarang marah dekat Muhyiddin. So, sebab Mahathir pergi jumpa Agong, dia kira-kira dia rasa dia ada nombor. Dia pada ketika itu dia kena letak jawatan sebab dia nak buat kerajaan dengan PPBM dan UMNO. So oleh itu dia terpaksa gugurkan semua ahli kabinet. Dia tak boleh pecat ahli kabinet satu-satu, nanti orang marah. DAP marah, PKR marah, PAN marah. Tapi satu cara yang Perdana Menteri boleh gugurkan semua kabinet adalah dengan meletak jawatan. So bila seorang dia meletak jawatan, maka seluruh ahli kabinet semua automatik tergugur, jatuh. So kenapa dia buat macam tu? Sebab dia confident dia dapat nombor. So letak jawatan, Mahathir ni dia bukan saja-saja letak jawatan. So dia confident that bila dia letak jawatan, dia akan dapat nombor semula dan dia lantik jadi Perdana Menteri semula. So pada ketika itu, dia boleh lantik ahli-ahli kabinet yang baru. Tapi bila dia pergi jumpa Sri Paduka Tuan Agong, dia ingat dia boleh dapat dalam 120 ahli parlimen. Tapi tiba-tiba dia dapat berapa tuan-tuan? Dalam 60 lebih aja. Nasib baik tak sakit jantung. Masa tu. Dia terkejut. Dia dapat 60 lebih aja. So masa tu siapa yang tipu dia tuan-tuan? Siapa tipu dia? Dia marah pada siapa? Yes. Dia masih marah pada Muhyiddin. Sebab itu dia buat ucapan. Dia ada, saya ingat dalam tahun lepas dia bantai Muhyiddin. Sebab dia masih marah. Sebab masa itu Muhyiddin tak masuk pun dalam frame. Masa perbincangan langkah Sheraton, it was always Mahathir yang jadi PM. Tiba-tiba Muhyiddin masuk dalam frame. Kan? Muhyiddin jadi Perdana Menteri. So Mahathir yang dah letak jawatan ni, dia pula kena dia kena, orang kata kena game ke, kena main ke apa benda. So sebab itu dia masih marah pada Muhyiddin lah. So itulah cerita dia jadi 22 bulan itu. So lah dia terperangkap dengan diri dia sendirilah. Itu. So sekarang saya tak tahu dia buat GTA ni sebab macam saya cakap tadi, dia nak repeat balik apa yang dia buat dulu. Cuma masalah dia sekarang, benda ini sekali je boleh buat, tipu orang ni. Bila 2 kali orang tak percaya lagi dah. So macam mana dia nak pull the same lie twice. Okay. Itu dia. Mungkin terjawab lah. Sebelum ni 22 tahun bersama dengan kita. Kita lah yang mendukung. Tu yang dia rasa kuat. Dan kemudian 22 bulan dia sendiri letak jawatan. Itu merupakan satu
mungkin ada krisis-krisis yang tak sepatutnya berlaku lah. Dan kita pun sekarang ni tak apa nak suka dah dekat dia. Sebab tu kita pun jarang pergi Langkawi. Oh, jangan kau. Kita tak suka lah. Mungkin takut terserempak di JT ke, di hotel ke. Baik, tuan-tuan, ada apa soalan? Sila. Ada soalan? Kalau tak ada, saya tanya lagi. Ada di belakang sana. Silakan. Kejap. Kita bagi mic. Boleh dengar dalam live. Baik, terima kasih. Salam Tuan Hisham Jalil, ahli MKT UMNO. Adinda saya Encik Ayazi Azizan, selaku pengurusi dan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan Hisham, secara jujur UMNO dilihat seolah-olah mempunyai dua kumpulan. Satu kumpulan presiden dan satu kumpulan PM. Bagaimana situasi seperti ini mampu untuk kita tangani bagi menghadapi PRU 15? Yang keduanya, apakah masih ada kemungkinan dan peluang untuk BN mampu memperolehi sekurang-kurangnya simple majority dalam PRU 15? Itu yang pertama. Yang keduanya, MKT UMNO dan peringkat tertinggi BN, sedar atau tidak, UMNO BN juga dilihat kurang mempunyai panglima atau individu yang berani dan lantang seperti Tuan Hisham. Akibatnya UMNO BN tidak berupaya untuk menjadi lebih agresif, dan orang-orang tertentu seperti Tuan Hisham kelihatan lebih banyak terpaksa menghabiskan masa untuk memperjelaskan banyak tomahan parti lawan. Implikasinya, UMNO BN tiada peluang untuk menyerang dan memperjelaskan keburukan serta kelemahan parti lawan. Saya fikir, UMNO BN sepatutnya telah mula mempersediakan barisan panglima yang mampu menyerang dan membuka pekung parti-parti lawan. Mohon komen Tuan Hisham. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara bertanya ni, Cikgu Hashim. Dia ketua cawangan kita. Terima kasih Cikgu di atas soalan. Saya ambil 2-3 lagi soalan, lepas tu saya terus jawab. Boleh? Okey. Bang, sekejap lagi saya jawab sekali. Okey. Sila, ada soalan lagi? Daripada komponen, Mr. Rahman. Boleh, sila. Ya bang. Ya. Saya bila baca terlalu banyak dalam orang kata grup-grup, orang kata macam-macam lah, khususnya dalam WhatsApp, dalam Instagram dan sebagainya. Ya. Saya tertarik dengan satu pendedahan yang dibuat oleh Luqman Adab. Okey. Mengatakan Perdana Menteri ini dia macam seolah dia terikat kaki dengan tangan. Ya. Dan dia tak boleh pun nak buat reshuffle kabinet kerana tertakluk pada yang kita kata ada 10 agreement dulu, 10 fakta tu. Tapi yang 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu dia 6, lepas tu jam ke 10. Ya. 7, 8, 9 tak didedah. Yang saya dipahamkan 7, 8, 9 dia punya fakta dia tu, salah satu tak boleh nak gugur, tak boleh nak lantik, tak boleh nak terikat, teruskan yang kawan-kawan pegang JLC pun teruskan. Jadi setakat mana benar tentang kata agreement ni, mana Mahyudin dengan Perdana Menteri yang sekarang ni dia terikat, betul ataupun tidak? Ya. Atau hanya tu spekulasi supaya orang kata nak bagi kekeliruan antara Presiden dengan Perdana Menteri, Presiden Parti UMNO dengan Perdana Menteri. Saya mohonlah dapat jelasan sikit. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik-beradik kita di Serang Tani. Soalnya silakan. Ada satu lagi. Kemudian kita di belakang dulu bos. Kejap bos. Saya ambil 3 dulu, lepas tu kita. Okey. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam. Saya Aiman daripada Barisan National Youth Volunteer, Okey. PNYV. Baik, tahniah Tuan Hisham atas pelantikan sebagai ahli MKT, menggantikan tu pahlawan sokok sangat tu. Lupa nama. Jadi dalam sebagai ahli MKT, saya nak tanyalah, ada dibincangkan berkenaan dengan bagaimana nak tarik anak muda dan pengundi bukan Melayu, yang mana Tuan Hisham sendiri kata atas pagar. Okey. Dan macam mana nak tarik mereka ni? Kalau tengok parti muda ada 3 untuk Malaysia, kalau PKR ada Ayuh Malaysia, semuanya tak bawa nama parti. Sebab mereka tahu sekarang yang penting adalah polisi dan apa yang diperjuangkan. Itu saja Tuan Hisham. Terima kasih kepada Saudara Aiman untuk makluman Tuan Hisham. Saudara Aiman ni dia lawyer muda. Dan untuk makluman semua sidang penonton di dalam studio dan juga yang sedang menyaksikan kita secara live,
Pada hari ini kita bersama dengan saudara Isyam Jalil yang akan mengupaskan isu-isu semasa, dan juga kita ucapkan selamat datang kepada Datuk Pun selaku pengarah BNCOM Negeri Kedah. Terima kasih dan baru balik umrah. Sebab tu kepala Malik elok tu. Tuan-tuan, terus dipersilakan. Okey, soalan ada 5 soalan. Soalan pertama, UMNO mempunyai 2 kumpulan tadi. UMNO mempunyai 2 kumpulan dengan pendedahan Datuk Lokman Adam. Ini soalan ni saya jawab dululah. Nombor 1, benda ini soalan ni macam mana saya nak ayat ni pasal live ni. Okey, saya cakap je lah tuan-tuan. Sebab hari ni kita bincang realiti. Tak payah tutup. Saya tengok macam ini. Pada pendapat saya, saya pun partimen. Sebagai partimen, kita ada satu kumpulan je lah. Nakhoda kita seorang je lah. So nakhoda kita adalah Presiden. Presiden. Saya pernah cerita pasal benda ni. Saya kata 2 tahun lepas, even sebelum Datuk Zahid lantik saya sebagai ahli majlis tertinggi, saya cerita time tu di UMNO bahagian Sepang, tuan-tuan. UMNO bahagian Sepang tanya saya pasal time tu ada cerita-cerita macam ni lah. Ada kumpulan serpihan ini yang menentang Presiden lah apa dan sebagainya. Satu, saya kata, saya dulu masa pemilihan UMNO tahun 2018, saya bukan dalam tim Datuk Zahid Hamidi, tuan-tuan. Saya dalam tim siapa? Siapa tahu? Saya dalam tim Tengku Razali. Saya campaign manager dia, tuan-tuan. So Tengku Razali last minute dalam dia masuk dalam pertandingan tu lewat dalam 2 minggu. Orang lain dah masuk awal. KJ dengan Datuk Zahid masuk, tapi last minute Tengku Razali masuk, dia telefon saya, dia minta tolong. Kata boleh tak tolong dia kempen. So saya cakap bosku, saya nak tolong Tengku Razali. Bosku support Datuk Zahid time tu, dia kata boleh, tapi jangan cantam-cantas lah, bawa kempen positif, dia kata. So okey, so saya pun support Kuli. So saya bukan dalam geng Datuk Zahid Hamidi. So saya cerita di Sepang. Tapi bila Datuk Zahid dah menang, so kita akur, betul tak tuan-tuan? Sebab dia telah dipilih secara majoriti oleh akar umbi UMNO. So sebab itu saya akur dan kita ikutlah presiden kita dan pengerusi Barisan Nasional. So saya tak setuju dengan ada orang yang ingin jatuhkan institusi presiden dengan cara-cara getap ini, cara komplot, konspirasi. Tuan-tuan setuju tak cara-cara macam itu? Kita tak setuju. Sebab saya dalam UMNO daripada kecil, tuan-tuan. Mak ayah saya dalam akar umbi UMNO. Saya umur 8 tahun dah tampal poster untuk Barisan Nasional, tuan-tuan. Saya tahun ni saya 46 tahun. So 38 tahun saya dah dalam UMNO dan Barisan Nasional. So kita tahu perjalanan parti macam inilah. So dalam masa pemilihan kita berlawan-lawan. Betul, UMNO punya pemilihan ni paling teruk lah di dunia ni. Betul. Esok kalau nak pemilihan kita berantakan lah, betul. Betul. Tak ada masalah itu, kan, lawan lah. Tapi bila semua dah menang, dia dah menang, dia telah dipilih. So kita akur. Itu pandangan saya. So kalau tanya saya sama ada nakhoda saya dalam parti, nakhoda saya satulah, iaitu Presiden. Walaupun sebelum dia baru je lantik saya jadi ahli majlis tertinggi. Walaupun dulu dia tahu saya bukan orang dia, tuan-tuan. Tapi saya daripada dulu saya kata okey, kita ikut presiden. So apa-apa ketetapan yang dibuat oleh presiden, kita akur. Berbanding dengan PAS, tuan-tuan. Saya ingat minggu lepas saya ada jawab balik apa yang Haji Hadi cakap. Apa Haji Hadi cakap, tuan-tuan? Haji Hadi cakap Zahid tidak mewakili UMNO. Betul dia cakap macam tu? Dia cakap Zahid tidak mewakili UMNO. So saya tanya Haji Hadi balik, kalau Zahid tak mewakili UMNO, siapa yang mewakili UMNO? Betul? Presiden, dia telah dipilih oleh majoriti perwakilan dan ahli-ahli UMNO yang telah memilih dia jadi presiden. Berbanding dengan Haji Hadi, saya cakap Haji Hadi, kalau Zahid tidak mewakili UMNO, secara logiknya awak pun tak mewakili PAS, betul? Betul. Nak Haji Hadi ni, dia menang tanpa bertanding. Lagilah tak ada mandat. Betul tak, tuan-tuan? Dia tak ada mandat. Presiden kita ada mandat. Lepas tu kita tanya lagi, dia cakap macam itu. Sebab PAS ni saya tengok macam gila talak pun ada, tuan-tuan. Betul tak?
sekarang dia buat keputusan di muktamar itu, dia nak bekerjasama dengan UMNO dan juga Bersatu. Boleh ke macam tu tuan-tuan? Tak boleh. Kita tak mau. Kita nak ke tak nak, bang? Awak nak ke tak nak? Tak mau. Ya. Sebab apa kita tak nak? Sebab dulu memang kita nak dekat dia. Kita dah bertunang pun dengan dia. Betul? Habisnya dia pergi lari dengan jantan lain. Betul tuan-tuan? Dia pergi lari dengan jantan lain. Lepas tu jantan tu pun tak guna. Sekarang dia nak balik pada kita. Kita dah kena macam tu, awak nak balik ambil? Sekarang dah lah dia lari jantan lain. Lepas tu jantan tu tak guna, dia nak balik dengan kita. Dia nak balik dengan kita, dia nak bawa jantan tu pula. Lepas tu dia minta rumah, minta tanah, minta adik, minta geran apa semua, awak nak bagi? Itulah analogi dia. Macam mana kita nak terima tuan-tuan? Tak boleh. So dia ada syarat. Syarat dia adalah kita kena terima Bersatu ni pengkhianat kita. Kita boleh tanya dia juga. Habis macam tu, kalau awak nak penyatuan ummah, kenapa awak tak panggil balik amanah? Betul? Bila amanah tak boleh. Macam mana pula tu? Bila pengkhianat dia tak mau terima. Pengkhianat kita, dia paksa kita terima. So sebab itu kita buat keputusan, Presiden telah buat keputusan. Kumpulan, saya tengok, dia tak ada dua kumpulan besar. Yang saya tengok ada kumpulan majoriti dengan kumpulan serpihan. Serpihan ini yang nak bekerjasama dengan Bersatu. Yang nak bawa PAS dengan Bersatu ini serpihan. Tapi the mainstream adalah membuat keputusan mengikut Presiden untuk pergi Solo. Saya tanya Haji Hadi lagi. Kalau awak nak bekerjasama dengan lepas tu itu hari Muhyiddin pula tanya dia, betul ke awak unding dengan UMNO? Sebab dalam muktamar kata dia ada buat undingan dengan pemimpin-pemimpin UMNO kecuali Zahid. Betul dia cakap macam tu? Dia kata dia buat undingan. Saya pun terfikir dia buat undingan dengan siapa ni? Dia kata semua pemimpin, dia ada pemimpin kanan UMNO tapi tanpa Zahid Hamidi. Lepas tu Muhyiddin tanya dia dalam mesyuarat Perikatan Nasional 2-3 hari lepas. Dia kata, bukan berunding dengan pemimpin tertinggi pun. Dia kata, kan? Habis tu awak berunding dengan siapa? Lepas itu, saya tanya dia, kalau awak nak berunding dengan kita ni, berapa kursi yang dia nak minta, tuan-tuan? Dan berapa kursi yang kita kena bagi pada Bersatu, betul? Dan saya nak tanya dia, kursi mana yang nak bagi? Awak punya menteri besar ni, siapa nama dia? Sanusi. Dia adalah pengarah pilihan raya PAS. Tuan-tuan tahu Sanusi kata PAS akan bertanding berapa kursi? 80 kursi. Kawasan Melayu di Semenanjung Malaysia yang ditandingi oleh UMNO ada berapa kursi tuan-tuan? 120 kursi. Habis kalau PAS nak bertanding 80 kursi, dia nak bagi kita berapa kursi? Berapa? Dia nak bagi kita 40 kursi tuan-tuan. Itu tak tolak Bersatu lagi, betul? Habis kalau Bersatu minta 30 kursi, dia nak suruh UMNO bertanding berapa kursi? Ini yang berlaku di Melaka dengan di Johor. Banyak apa bang? Banyak cantik muka dia. Di Johor, dia menang cuma 1 kursi, dia minta berapa belas kursi. Di Melaka, dia tak menang apa-apa kursi, dia minta belas-belas kursi daripada kita. So inilah dia puak-puak ini. So sebab itu saya kata, sekarang dinamik dah berbeza. Saya tahu, saya tahu ada setengah orang-orang kita yang bila buat kira-kira, dia tengok, kalau undi kita campur undi PAS, kita boleh menang. PAS pun dia tengok macam itu. Undi UMNO campur undi dia boleh menang. Tapi ada dua perbezaan nombor satu tuan-tuan. Nombor satu, kalau kita kira macam itu, kan, kalau kita nak ambil undi dia, nombor satu, kita kena awal-awal surrender kursi kita. So belum lagi bertanding, awak dah serah kursi. So apa jaminan kita ada kalau dia menang kursi itu dengan sokongan kita, dia akan sokong kita kelak. Lepas pilihan raya, entah-entah dia cabut lagi. Dulu dia dah lari. Macam mana ceritanya? Nombor satu. So baiklah kita lawan dulu. Lepas tu kita tengoklah lepas tu macam mana. Daripada kita awal-awal kita dah angkat bendera putih, surrender kursi kita dulu. Nombor dua, dinamik dulu lain. Kita tak boleh ambil contoh, ambil undi PAS, undi ni tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Dulu ingat Mahathir punya faktor tadi. Mahathir punya faktor dengan pengundi Cina dengan pengundi India punya faktor. Sekarang dinamik itu telah berubah.
So kita tak boleh ambil A plus B sama dengan C untuk PRU15 sama macam PRU14. So dynamic beza. Sebab itu saya punya cadangan, saya yang paling konsisten daripada awal, saya rasa kita no nego, go solo saja. Tuan-tuan setuju ke tak dengan saya? So itulah jawapan dia. So pasal dua kumpulan tadi saya dah jawab lah. Dia tak ada dua kumpulan, satu kumpulan besar dan satu lagi serpihan. Tentang pendengaran Lokman Adam sekejap lagi jawab. Apakah peluang PN UMNO untuk simple majority? Okey. Saya tak boleh bagi dia punya detail sebab kita buat live ni tuan-tuan. Kalau bukan live, saya boleh cerita lebih lah pada tuan-tuan. Tapi apa yang saya nak cakap, sebab dinamik tadi macam saya cakap tadi, pengundi Cina dengan pengundi India pun dah tak sure dengan PH. Mereka dah jadi atas pagar. Dulu hardcore, sekarang dah jadi atas pagar. Di Melaka dengan di Johor kita dah nampak macam itu. Yang kedua pula, undi Melayu yang dulu Mahathir tarik daripada UMNO pergi pada PH pun sekarang pun dah tak tahu nak pergi mana. So dah jadi pecah tiga macam itu. So sebab itu diorang ini tanda-tandanya diorang dah kira. Diorang kira tak lepas sebab itu dia tak nak pilihan raya tuan-tuan. Nampak? Sebab itu PH dengan Perikatan Nasional dengan PAS tak nak pilihan raya awal. Mana ada negara dalam dunia ni, saya nak tanya tuan-tuan, yang pembangkang tak nak pilihan raya? Ada? Ada tak? Tak ada dalam dunia ni tuan-tuan. Dan dunia biasanya, pembangkang lah nak pilihan raya betul. Nak jatuhkan kerajaan. Ini kita dalam kerajaan kita nak pilihan raya, dia orang tak nak. Takut tak nak. Sebab apa? Dia dah punya kira, dia tak lepas. Macam saya cakap tadilah. So daripada situ kita dah nampak apakah peluang kita. Peluang kita cerah. Now, bila tuan-tuan buat analisa, saya nak tuan-tuan fikir jangan tengok nombor PRU14. Buat lagi mendalam. Saya punya analisa, sebab itu saya punya jangkaan di Melaka dengan di Johor tepat. Okey, saya cerita di Melaka. Masa itu kita pergi PRN, saya kata 3 bulan sebelum PRN Melaka, saya kata kita boleh menang 18 ke 21 kursi. Semua orang gelakkan saya. Malaysia Kini gelakkan saya, ni analisa politik gelakkan saya. Lepas tu dia orang kata kita boleh menang berapa je? 8 ke 11 kursi di Melaka. Akhirnya kita menang 21 kursi di Melaka. Dan di Johor, saya kata kita boleh menang 42 kursi. Dia orang kata tak boleh, kita boleh menang maksimum pun 20 lebih, dia orang kata. Sekali kita menang 40 kursi. 2 kursi yang short tu pun sebab apa? Di endau dengan ini, dia orang aggressively adalah apa benda yang dia buat. Muhyiddin tak nak kalah tempat itu, okeylah dia stole 2 kursi daripada kita. Kalau tidak, tekaan kita betul 40, tekaan saya betul 42 kursi. Macam mana saya buat pengiraan macam ni? Macam mana sampai orang semua buat pengiraan lain, tiba-tiba saya punya pengiraan tepat? Sebab apa? Yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, buat pengiraan begitu. Kita buat analisa, kita terperangkap dengan kita rasa PRU14 punya kira-kira sama macam PRU15. Tidak, setiap pilihan raya tu lain tuan-tuan. Macam saya cakap, orang yang undi Mahathir dulu takkan undi dia balik sekarang. Dan pengundi Cina, ada kalangan mereka yang tak ini. Lepas tu satu lagi pengundi muda. Tadi awak tanya pasal pengundi muda, saya jawab nombor 5 juga. Pengundi muda ni macam ni. Dulu masa PRU14, kita kalah sebab hampir semua saluran muda di satu Malaysia tu kita kalah. Saya buat analisa itu. Sebab saya ada keluar statement di Sinar Harian. Di Sinar Harian, saya kata kita kalah sebab undi muda kita kalah. Hampir semua, saya rasa semua saluran muda di Malaysia kita kalah. So kenapa kita kalah macam itu? Dan kena tanyalah kenapa. Mungkin pasal manifesto dia janji hapus PTPTN lah apa benda itu kan. Lepas itu dia tipu. Dan lepas PRU14, apa yang berlaku? Kita ada PRK. Dan dalam PRK ni, hampir semua pula saluran muda kita menang balik. Di Semenyih, sebelum itu, semua saluran muda kita kalah. Tapi PRK Semenyih, semua saluran muda kecuali satu kita menang. PRK Semenyih. Sebab itu Semenyih, sebelum itu kita kalah 10,000. Tiba-tiba bila pergi PRK, kita menang 5,000. 15,000 undi terbalik. Kenapa? Orang muda yang dulu undi PH, tak undi mereka lagi. Tiba-tiba undi kita. Persoalannya, kenapa dan macam mana kita nak tarik? Okey sekarang. By default, orang muda ni nombor 1, dia tak suka penipu manifesto. Sebab tu dia tak undi. Ini kita buat kajian.
So dulu dia tipu PTPTN, dia tipu itu, dia tipu ini. So orang muda takkan undi PH lagi dah. Tak kira lah muda nak masuk, itu hari muda menang nasib je di Johor dapat satu kursi ya tuan-tuan. Kali ni Syed Saddiq pun tak tentu boleh menang lagi di MUA ke tidak. Sebab dia pun termasuk dalam penipu manifesto. PH tipu manifesto, yang buat manifesto tu Perikatan Nasional, PPBM. So dua-dua penipu manifesto. Yang kedua, orang muda tak suka pelompat parti. Yang mulakan gerakan untuk buat akta lompat parti itu adalah NGO muda, orang muda, NGO orang muda. So dia tak undi 18. Dia tak suka pelompat parti dan penipu manifesto. So sebab itu hari kita nampak ada shift, ada shift atas sentimen orang muda away from PH dengan Perikatan Nasional kembali kepada Barisan Nasional. So the question is how far and how long this shift is going to last. So sebab itu saya cakap kita tak boleh buat tunggu pilihan raya lama-lama, betul? Sebab satu lagi orang muda ini dia expose kepada isu-isu semasa, tuan-tuan. Dia tak suka pelompat parti, dia tak suka penipu manifesto, but at the same time they are exposed and sensitive to isu semasa. Sebab bila ekonomi teruk, yang paling terkesan orang muda, tuan-tuan. Sebab mereka yang tak ada kerja, mereka yang bila ada kerja, dia punya gaji dia rendah. Dan bila dia nak start a family, dia ni kena ambil hutang nak kahwin, lepas tu nak beli rumah ambil hutang lagi, gaji kecil. Lepas tu bila nak memulakan keluarga macam mana. Saya dah melalui semua ini. Saya hidup di bandar dulu di Kuala Lumpur. Macam mana daripada keluarga orang susah, saya balik daripada belajar, masa tu ekonomi teruk, nak cari kerja susah, nak memulakan keluarga. So saya dah melalui semua ini. So dasar-dasar kerajaan, tuan-tuan, banyak memberi kesan kepada orang muda. Kalau orang dah tua sikit, mungkin dah ada simpanan, ada EPF, ada KWSP sebenarnya. Orang muda tak ada. So yang tak ada kerja, yang ramai tak ada kerja, yang paling affected by COVID ini adalah orang muda. So sebab itu, nombor satu, benda ini yang kita kena repair dulu. Macam mana nak repair ekonomi? Nombor satu, kita kena buat pilihan raya dulu. Sebab sekarang ni, investor tak nak masuk sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia nak tunggu politik stabil dulu. Bila tak stabil, dia takut dasar bertukar. Bila dasar bertukar, nobody wants to come and invest. Hari ni US dollar 4.72, tuan-tuan. 4.72 US dollar. They say it's going to RM5 satu US dollar. Ada orang kata saya, apa kena-mengena kita dengan US dollar? Banyak kena-mengena. Tuan-tuan tahu apa kena-mengena US dollar dengan kita? Banyak barang makan kita adalah import. Setiap tahun, kita import 55.5 bilion barang makanan daripada luar. Yang kita eksport cuma 33 bilion. So, kita ada deficit of import-export ni 20 bilion produk makanan. Beras, sayur, ayam, banyak kita import. Dedak yang kita bagi makan ayam itu, tahun lepas harga dia RM85 per kampit 85 kilo. Hari ini berapa harga dia bang? Dedak 50 kilo yang kita bagi makan ayam. RM135. Daripada RM85, almost double. So harga makanan meningkat. Salah satu faktor dia adalah kelemahan ringgit. Sebab bila kita nak import dedak ini, ringgit kita jatuh. Bila ringgit jatuh 20%, mereka terpaksa naikkan harga dedak kepada another 20%. So affect everything, tuan-tuan. So kenapa ringgit jadi macam ni? Sebab pelabur tak nak masuk, dia tak beli ringgit. Ringgit ni dia akan strengthen bila pelabur masuk, dia beli ringgit. Bila dia beli ringgit, orang beli ringgit, ringgit pun kokoh. Tapi bila pelabur tak nak masuk, dia jual lagi ringgit, ringgit turun. So kita punya indikator ekonomi kita bukannya statistik yang dikata daripada ahli-ahli politik kita yang daripada Perikatan Nasional tu, daripada Azmin dan sebagainya. Tidak. Awak tengok nak tahu sama ada pelabur yakin ke tidak, awak tengok ringgit. Kalau dia yakin, dia beli ringgit. Ini dia tak yakin sampai 4.72. Itu dah jadi satu masalah. Lepas tu orang muda terkesan, banyak orang muda juga bila nak, terutama yang tinggal di bandar, dia banyak hutang, betul? Sebab dia yang beli rumah, beli kereta, betul? Banyak orang yang dah tua sikit, mungkin rumah dah habis bayar. Tanah dah habis bayar. Kereta pun dah habis bayar, tak payah. Tapi orang muda, awak punya hutang kereta, berapa tahun lagi tinggal, betul? So, bila kerajaan menaikkan kadar faedah, macam mana ni? Harga barang dah naik, gaji awak itu hari COVID dah potong. Banyak orang ada kerja, yang tak ada kerja, tak ada kerja. Tapi yang ada kerja, dia punya gaji turun. Lepas itu, kadar faedah nak kena bayar bank pula tinggi. Pergi supermarket, beli barang, semua naik barang. So macam mana? Siapa yang paling terkesan, tuan-tuan?
orang muda. So sebab itu saya kata, selagi kita tak selesaikan masalah ekonomi, yang tadi duk sokong kita dekat PRK, PRN tu semua, lagi lama kita tunggu, diorang ni semua akan marah kepada kita nanti. Dia undi ke tidak kita? Tak boleh. So sebab itu saya kata tuan-tuan, kita tak boleh tunggu lama. Untuk selesaikan masalah ini, diorang nak reset. Reset iaitu dengan cara pilihan raya. Sebab di Indonesia, di Filipina, apa semua kita dah tengok, even di Singapura. Pelabur hanya masuk lepas pilihan raya, mendapat mandat selepas 5 tahun. Okey, sorry saya panjang sikit. Apakah peluang UMNO kurang ada panglima perang? Sekarang kita on defensive, kita go on offensive. Okey, saya setuju part yang macam ni. Bila kita lagi tunggu lama, kita makin lama makin defensif, betul? Nak keluar orang macam Rafizi, betul? Dia duk attack dia punya fakta tu kadang cloud, betul ke tidak? Macam isu LCS. Nasib baik isu LCS itu kita dah jawab, tuan-tuan. Hari ni LCS ni, isu kapal tidak lagi menjadi isu pada kita, betul? Dia duk kata ini penyelewangan UMNO, penyelewangan BN, melewang suara. Last sekali yang seleweng tu Zainab. Zainab tu dia kata bini Latif, dia kata. Saya kata Latif ni bukannya orang UMNO dah. Latif ini, Zainab ni siapa? Saya kata, kita ingat dia nak bongkar mana pemimpin UMNO punya seleweng ke apa. Sekali Latif, dia kata. Lepas tu sekarang dia duk gaduh dengan Latif. Latif ni PPBM. Dia kata bini Latif duk saman dia pun saya tak tahu. So, saya kata, biar pergi nampak lah. Duk gaduh PPBM dengan PKR apa, dah kena mengenang kita. Betul? Dia kata, tak, Latif masa dia buat benda ni, dulu dia kata dia dalam UMNO, dia kata. Kalau awak nak kira macam tu, saya kata, dulu Anwar Ibrahim, masa dia tuduh meliwat pun, dia dalam UMNO juga masa tu. Takkan nak salahkan UMNO, saya kata. Macam tu. Mana boleh kira macam tu. So sekarang Anwar bukan lagi dalam UMNO. Latif pun bukan UMNO, betul tuan-tuan? So sebab itu saya kata, tapi kita tak boleh tunggu lama-lama, sebab lagi lama dia main bantai je isu-isu dan kita terpaksa jawab. So itu satu. Dan saya setuju tadi, kita kena banyak. Saya tak suka menjawab-jawab ni isu. Setiap kali saya dah ajak Rafizi ni berdebat tadi. Encik Aziz cakap, memang saya pernah berdebat dengan Rafizi ni dulu. Lepas itu, saya ajak dia berdebat banyak kali, dia tak mau. Dulu isu Sapura, saya berdebat dengan dia takut. Saya ajak dia berdebat pasal isu LCS ni pun dia takut. Dia tak nak. 3-4 kali wartawan tanya, dia tak nak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia main retorik, kita main fakta. Orang yang suka main retorik ni, dia takut dengan fakta. Sebab bila kita cakap fakta, dia habis dia punya cerita, dia goreng dia habis, tuan-tuan. Ada banyak jawapan saya berkenaan 5 perkara yang Rafizi manipulasi dalam isu LCS tu ada dalam Facebook saya. Kalau tuan-tuan interested lah, sebab isu tu dah tak jadi isu dengan kita lagi dah sekarang. So kalau tuan-tuan interested boleh tengok dalam Facebook saya. Satu, bagaimana tarik anak muda dah jawab. Satu lagi, pendedahan Lokman Adam, Perdana Menteri terikat kaki, 10 fakta, 789 tidak didedah. Betul ataupun tidak? Ini tuan-tuan nak dengar ke tak nak? Okey tak? Ini nak tahu? Okey, macam ni. Apa yang saya tahu benda ini, dia ada kaitan dengan PASLIK juga. So, PASLIK ada kata benda ini. Dan lepas tu tiba-tiba ada dokumen yang kata perjanjian antara certain pemimpin UMNO dengan Muhyiddin atau sebagainya untuk mengenalkan certain pemimpin UMNO. Dan apa yang abang kata tadi, yang Lokman Adam kata tu, perjanjian 789 itu, dia kata adalah, apa orang kata, untuk memastikan ada pemimpin kita masuk penjara dan sebagainya. Betul? Ada macam-macam dan tu, ada perjanjian yang kata supaya memasukkan, tak boleh ubah kabinet. Lepas tu nak, adakah momen GLC, lepas tu yang saya tahu, yang ni fakta. Yang ini saya hanya nak komen fakta bang. Yang saya tahu susulan daripada pendedahan itu, dan Raja Petra pun dedahkan. Yang saya tahu Perdana Menteri kita Datuk Ismail Sabri cakap benda ni cerita lama, dia kata. So ini dia sendiri cakap. So saya tak nak tambah-tambah lah apa-apa. So tuan-tuan buatlah kesimpulan sendiri. So kalau dia cakap cerita tu cerita lama, so macam mana tu? Apakah pandangan tuan-tuan lah? Sebab ini melibatkan pemimpin UMNO.
So saya nak komen live ni susah. Kalau tak ada live nanti kita ceritalah lebih sikit. Tuan-tuan Boleh? Sekejap lagi, sekejap lagi. So saya tak mau cerita banyak. Tapi saya tahu tuan-tuan pun nak tahu benda ini. So kita kejap lagi lepas live nanti kita cerita tuan-tuan. Boleh? Setuju? Okey. Kita Sambung buka lagi soalan seterusnya. Sila. Ya. Selamat petang semua yang hadir. Saya Ho dari MCA Kedah. Nak tanya sikit lah pasal orang muda juga. Pasal si Sadiq ni. Sadiq. Tahulah dia ni cukup kuat wayang dengan sandiwara dia. Okey. Pada mulanya dia tinggalkan PH. Dia tubuhkan parti muda. Untuk tinggalkan PH yang sudah hancing. Nama sudah busuk. Baru-baru ni dia announce nak ada masuk balik PH. Parti muda nak combine dengan PH pula. Tu nak minta pandangan dari Tuan Hisham lah. Apakah pandangan Tuan? Adakah berkesan tak? Masih ada pasaran lagi tak orang hancing macam ni? Okey. Okey. Terima kasih. Baik, sebelum kita menjawab, untuk makluman Tuan Hisham bersama dengan kita juga adalah Setiausaha Badan Perhubungan UMNO dari Kedah. Selamat datang kepada Datuk Arifin Meman. Di sana. Sama-sama dengan kita. Terima kasih tu. Ada soalan lagi? Tambahan? Ada? Ya. Dah sila. Parti muda Saya ada lagi satu soalan tuan. Okey bang. Yang perlu mendapat penjelasan lah. Okey. Baru-baru ni tersebar pula berita tentang Tun Dr. Mahathir punya harta meredak dah yang begitu trilion dolar. Kekayaan dia. Jadi kekayaan dia. Lepas tu ada orang kata Tun mana boleh orang yang berpangkat gelaran Tun ni tak boleh diheret ke mahkamah. Okey. Setakat mana betul ataupun tidak statement itu. Tapi yang saya tahu video tentang Tun Dr. Mahathir punya harta meredak ni cukup banyak. Dulu Taiwan ada expose dulu sekali. Lepas tu baru-baru ni ada dalam minggu lepas. Duk sibuk ni. Jadi apa pandangan tuan tentang harta meredak yang kaya-raya yang kita tahu anak dia, kroni dia tu semua kaya-raya. Dia bila duk tanya dia tak ada duit, dia hanya duit pencen ataupun menteri dulu Tapi yang saya tahu bukan kata di Taiwan. Ada lagi yang orang kata logik. Saya tahulah maklumat ni. Dia ada duit simpan di Jepun. Bukan kata di Taiwan saja. Sekan. Di Jepun. Itulah. Jadi saya mohonlah. Okey, terima kasih. Kita tak kira live, jadi kita tahu semua benda tu tersebar. Jadi kita nak dapatlah pandangan. Sama juga ini betul ke, tak betul ke? Kan? Dia yang cerita orang ni tak betul, orang ni tak betul. Tapi kita nak tahu juga hal kedudukan hak dia tu, harta meredak dah. Betul. Mohonlah penjelasan. Terima kasih bang. Cara ni marah sungguh dekat tu ni. Pasal kaya. Kalau kaya bagi dekat kita sama bedak dekat rakyat ni bagus juga. Tapi dia kira adik-beradik dia saja. Sebelum saya jawab pasal parti muda tu, saya nak jawab pasal Tun ni. Okey tak? Lagi seronok sikit. Semangat sikit. Itu pasal Tun Mahathir ni saya pun nak tanya sebab pendedahan tu kata saya tengok dalam portal mana kata dia harta dia 188 bilion. Saya ingat ada dalam portal mana ke atau ada ni 188 billion Semalam Queen of England tuan-tuan meninggal umur 96 tahun. So diberitakan dalam BBC dia meninggalkan harta kepada Raja King Charles III sejumlah 1.6 bilion ringgit atau 380 juta pound sterling. So 1.8 bilion lah. So kalau compare macam itu maksudnya Mahathir ni 100 kali ganda. Kaya. Lagi kaya. Oi, kaya tu. Itu belum campur tak tahulah harta Ismet di luar negeri. Macam mana? So kita kena siasat lah benda ni sebab memang bila kita tengok benda itu jumlah dia tu besar tapi tak mustahil sebab jumlah tahun dia tu 22 tahun dia merintah tuan-tuan
Bila 22 tahun minta, kita tak tahulah kuat ada ke tidak, tapi kita kena buat ni lah. Kita kena siasat lah tuan-tuan. Sebab Tun Mahathir ni, dia duk kata orang rasuah. Tapi kalau dia kaya jadi macam itu, tuan-tuan rasa ada elemen salah guna kuasa tak? RCI lah apa benda. So kita kena siasat perkara ini. Dia duk kata orang samalah macam PH dengan Perikatan Nasional ni kata BN dengan UMNO rasuah. Anwar Ibrahim dia duk kata apa ni UMNO rasuah, parti rasuah, kleptokrat. Saya bagi tahu penyokong-penyokong dia itu hari. Tuan-tuan tahu tak siapa kluster mahkamah original dekat Malaysia ini? Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim masuk penjara 6 tahun, 7 tahun apa semua tu atas kesalahan apa tuan-tuan? Rasuah. Liwat nombor 2. Dia masuk penjara atas 5 ke 6 pertuduhan rasuah. So dia duk mengata orang. Tapi sebenarnya dia itu adalah banduan rasuah. Anwar Ibrahim. Lepas itu hari, semasa PH memerintah tuan-tuan, ada 15 kes yang telah digugurkan oleh Tommy Thomas. So bila balik dia, kes-kes gugur. Tapi alik kita, kes kena. Bila dia kes gugur, tak bermaksud dia orang tak ada rasuah tuan-tuan. It just maksudkan peguam negara tu gugurkan kes-kes ni bukan pergi mahkamah. Bila dia gugur, pergi kejap, lepas tu tak ada. Dia bukan dia decide ataupun mahkamah buat keputusan yang dia tidak bersalah. Tidak. Kes ini terus gugur. Lim Guan Eng punya kes, itu ingat Taman Manggis. Digugurkan. So ada 15 kes. Sebab itu hari dalam ucapan saya di Pekan. Saya kata kes-kes 15 kes yang PH gugurkan ni, bila kita jadi kerajaan semula, kita akan buka semula kes-kes ni tuan-tuan. Tuan-tuan setuju? Sebab tak boleh lah. Dia orang ni duk lepas. Dia orang kata kita. Muhyiddin kata kita rasuah. Tuan-tuan rasa Muhyiddin ada kes ke tidak? Sebab itu saya kata lepas pilihan raya nanti, geng-geng tu nanti akan jadi kluster mahkamah tuan-tuan. Muhyiddin ke, Azmin ke, apa ke, dia orang tu akan jadi kluster mahkamah sebab bukan pasal kita nak balas dendam, tidak, tapi dia kena jawab secara accountability. Apa yang dia buat semasa mereka memerintah dan mereka berkuasa. Terutama masa darurat itu hari. Masa darurat, setahun lebih darurat. Kita nak tanya 600 bilion tu pergi mana? Lepas tu ada projek-projek, kontrak-kontrak dibagi tanpa pergi ke ini mendapat semak imbang dan sebagainya. Sebab time darurat, parlimen pun tak bersidang. Kabinet pun tak tahu ada ke tidak. So ada kontrak-kontrak dibagi secara direct nego. Ada satu dakwaan dan tuduhan mengatakan ada satu projek kontrak berjumlah 1, berapa bilion telah dianugerah kepada satu syarikat yang berkaitan dengan anak ke menantu Tan Sri Muhyiddin. Ini dia kena jawab benda itu. Lepas itu hari ada satu pasal dana UKSB yang dibicara mahkamah Presiden kita Datuk Zahid tu. Bukan Datuk Zahid UKSB tu, lagi orang Muhyiddin pun dapat, Mahathir pun dapat dana UKSB tu. So kenapa Datuk Zahid yang kena seorang, kenapa orang lain yang ambil UKSB ni, Ultra Kirana punya dana tu, tidak kena? Mahathir kata tak mengaku pula. Takkan dia deny aja, kena siasat lah, betul tak? Muhyiddin pun dapat 1 berapa juta daripada UKSB. Dia bolehlah cakap dia tak terima, tapi mana boleh macam tu. Kena siasat lah juga. Sebab itu saya kata, mereka kata kita rasuah, tapi sebenarnya, mereka lah. Kalau Mahathir betul dalam portal tu kata 188 bilion, saya kata tak mustahil. Sebab orang tua tu 22 tahun dia merintah. Kita tak tahu kalau anak dia boleh bawa Bugatti. Awak tahu harga kereta Bugatti ni berapa? Macam mana cerita? Mungkinlah dia dapat kontrak ke, dapat ini ke, ataupun dia kata orang lain semua malas, anak dia semua rajin. Saya tak tahulah anak dia rajin macam mana boleh bawa kereta Bugatti. Anak dia tak tidur malam 24 jam masih kerja je kan. Kita pun kerja banyak. Saya dulu pernah buat 2 kerja tuan-tuan. Masa saya awal-awal lepas graduate itu lagi, sebab nak kahwin punya pasal, nak kumpul duit. Siang kerja lain, malam kerja lain. 2-3 tahun saya buat 2 kerja. Tak boleh juga bawa kereta Bugatti. So anak dia rajin, lain saya pun tak tahu. Yang kedua pasal parti muda. Muda ni sekarang Syed Saddiq, he's having problem. Bang, sebab tadi ke semalam Anwar Ibrahim dalam ucapan dia kata PKR atau PH masih pertimbang
untuk ambil ke tidak Parti Muda. Sebab masalah dia sama, iaitu masalah dia muda ni dia tak ada base. Dia kata dia mewakili orang muda. Tapi kalau tengok daripada apa orang kata keputusan-keputusan PRN, orang muda tak sokong Parti Muda. Orang muda sokong Barisan Nasional. Itu yang kita menang 40 kursi, 21 kursi di Melaka dan di Johor. Siapa yang menang satu kursi, dia menang di satu tempat, di mana itu Skudai, bukan Skudai, ada satu Puteri Wangsa. Adun Puteri Wangsa tu menang bukan pasal undi daripada orang muda. Dia menang sebab undi daripada DAP. Tahu? Ada 40,000 ke 30,000 pengundi DAP. Kita sebelum pilihan raya kita saya dah bagi tahu dalam forum Barisan Nasional sebelum pilihan raya Johor, saya dah kata muda, saya bagi tahu Datuk Zahid, saya bagi tahu Tok Mak Hassan, saya kata muda akan dapat satu kursi di Puteri Wangsa. Dia orang kata kenapa? Saya kata bukan pasal undi muda, tapi sebab penyokong DAP dekat situ. So dia letak siapa pun dia akan menang dekat situ. So sekarang Syed Saddiq, masalahnya dia nak masuk PH sebab dia nak minta kursi. Dia duk bergaduh dengan PKR di Johor itu. Dia bergaduh PKR tak nak bagi kursi. Puteri Wangsa tu sebenarnya pun PKR nak kursi tu. So sekarang macam mana? So kalau saya jadi Anwar Ibrahim pun, saya tak nak jadi Anwar Ibrahim lah. Contoh pun tak nak. Tak. Silap cakap. Jauh. Maksudnya saya pun tak mau bagi pada muda. Tuan-tuan nak bagi pada muda. Buat apa nak bagi? Dia tak ada bawa contribution apa pun. Dia punya kempen untuk orang muda pun tak berjalan. Sebab antara orang yang berjanji dalam manifesto itu yang tak tunai adalah salah seorangnya siapa? Syed Saddiq lah. Dia yang menipu manifesto. Sekarang apa benda tawaran yang dia bawa kepada orang muda. Orang dah tak percaya dah. Lepas tu, dia pun sekarang Syed Saddiq ni adalah kluster mahkamah. Dia ada kes salah guna kuasa. Macam mana? Dia yang dulu pompang rasuah. Sekali dia yang kena. Macam mana apa cerita ni? So sebab tu saya kata itulah nasib Parti Muda itu. So soalan lagi tuan-tuan? Okey tak jawapan saya setakat ni? Okey tuan-tuan, ada soalan? Sila sebelum kita tutup yang live ni. Sedar ataupun tidak, kita dah sejam lebih dah. Assalamualaikum Tuan Hisham, para hadirin, Tuan SUK di belakang. Saya Syakina dari Kubang Pasu, Ketua Wanita Cawangan saja. Tadi memandangkan Tuan Haji ada sebut tentang Tun M. Saya ni orang muda, nak maki orang tua tak boleh, tak molek. Jangan. Alright. Tapi saya tertanya-tanya sangat. Mungkin Tuan Hisham tahu. Kenapa kalau Tun nak jadi pemimpin, dia tak bertanding saja masa tu jadi presiden? Kenapa dia tak bertanding? Tanding presiden? Sekejap. Kenapa Tun M jika betul dia nak memimpin, dia kata UMNO korup, dia bertandinglah presiden sebelum dia keluar tu. Apakah salah untuk dia bertanding? Dia pemimpin terulung, mungkin dia boleh minta pada Presiden Amerika pun sanggup bantu dia. Sebab dia punya kekuatan yang hebat ketika itu. Ketika dia tak suka sebelum Datuk Zahid lagi, masa Datuk Najib lagi. Dia boleh kan? Kalau dia nak bertanding, boleh ke tidak tuan? Itu satu. Okey. Kalau betul dia kata Datuk Najib and the rest of us korup, makan rasuah, saya malu betul bila dia sebut ahli. Semua ahli. Apa kena-mengena dengan saya yang baru masuk UMNO ni dengan rasuah? Betul tak? Okey. Right. Kalau betul dia kata UMNO ni korup, kenapa masa tu dia tak bertanding jadi presiden? Lepas tu betul kan UMNO dari dalam? Kalau dia betulkan, langkah Sheraton takkan berlaku, lompat parti takkan berlaku, apa lagi? Perpecahan parti-parti Melayu. Tak ada. BN pun akan terus memerintah. Tuan Hisham, saya nak tahu yang tu. Adakah Tun M masa itu tak layak ataupun dia boleh bertanding tapi sengaja dia nak memecahkan UMNO? Okey, nombor 2. Oh, ada lagi. Nombor 2 tentang Syed Saddiq. Saya tengok tuan sekarang trend ramai nak buat parti baru sebab nanti bila menang boleh bergabung. Jadi parti komponen akan dapat kuota sebagai pemimpin. Sejauh mana Barisan Nasional menerima ni cilik-cilik yang begini ni? Itu saja tuan. Thank you.
Okey, terima kasih. Soalan kenapa Tun M tak bertanding Presiden UMNO? Good question. Saya pun tak pernah terfikir tu. Tapi saya rasa mungkin dia kira kalau dia tanding pun pada masa tu saya rasa tak lepas juga kot. Saya rasa. Sebab towards the end dia dengan UMNO, he has become negative. No. Sekejap. Azan sekejap. Okey. Jalan. Ada azan? Okey dah. Okey. So, Tun M ni towards the end. Sebab tu saya kata tadi awal-awal, masa dulu memang kita hormat dia. Kita sayang dia masa dia Perdana Menteri. Everybody remember saya pun membesar masa zaman Tun Mahathir. Tapi towards the end dia dengan UMNO, dia tiba-tiba tukar, he has become negative. Dia negatif, dia attack. Masa dia buka klinik Maha dekat bawah ni, about 40 years ago, ingat? Masa tu dia positif. Dia banyak bantu orang, tapi dekat ujung-ujung tu, dia dah jadi negatif. Dia dah jadi bitter. So dia nak mecahkan orang, dan dia dendam daripada orang itu. Terlampau sangat, sampai dia nak penjarakan Datuk Najib, dia nak ini semua. Sampai ini Datuk Najib dah kena penjara, tuan-tuan. Siapa punya mahu tu? Dr. Mahathir lah. So kalau dia bertanding pada UMNO pun pada ketika itu, so saya tak tahu sama ada dia boleh lepas ke tidak. Sebab saya dalam politik ni, saya dulu 20 tahun kerja dalam kerajaan. Saya lepas kita kalah baru saya aktif dalam politik, walaupun ibu ayah saya dalam politik. Saya masuk politik sebab saya nak tukar dasar. Sebab saya tahu politik ni boleh menukar dasar. Pejabat awam tak boleh tukar dasar, tuan-tuan. Sebab kita cuma cadang, tapi yang buat keputusan adalah ahli politik yang dipilih oleh rakyat melalui sistem demokrasi. So kalau kita nak tukar dasar, dasar ini menentukan untuk nasib kita semua. So sebab itu kita kena berjuang dalam politik. Tapi kalau orang baik tak masuk politik, maka yang masuk politik, yang berjaya dalam politik adalah orang negatif dengan orang jahat je lah, betul? So bila orang yang jahat, yang negatif masuk dalam politik, dia menang dalam politik, orang negatif jahat ni yang menentukan dasar-dasar kita. Kita nak tak macam tu? So sebab itu bila PH merintah itu hari, dasar-dasar dia teruk, potong sana sini, ikat perut apa semua, sebab dasar-dasar dia jahat. Bila dasar macam itu, sebab tu saya kata, tapi dalam kita perjuangan, orang baik ni kena sabar banyak. Sebab yang jahat tu yang banyak naik, betul tuan-tuan? Yang jahat, yang korup, itu yang banyak naik. Tapi saya percaya satu benda, saya selalu cakap, saya kata, dulu saya pernah dengar Presiden Turki kata, dia kata kalau orang baik tak masuk politik, politik ni dipenuhi oleh orang jahat. So dasar kita pun orang jahat yang buat, tak boleh. Tapi itulah dia, kita kena istiqomah sikit. Mahathir ni pada saya, towards the end tu dia jadi jahat. So, and then pada saya tak risau sangat. Ramai orang kata, kalau kita nak masuk politik ni jahat, kita kena jadi jahat. So kalau tak jadi jahat, tak berjaya. Saya tak kisah sangat pasal itu. Sebab pada saya sabar. Sebab Malaysia ni, kita semayang, kalau orang Islam, kita semayang 5 kali satu hari. Setiap hari Jumaat, kita pergi solat Jumaat. So saya percaya Allah SWT masih protect negara Malaysia ini. Dia takkan bagi negara Malaysia ini diperintah, dipegang oleh orang jahat. Kalau dia bagi pun sekejap aja. Lepas tu dia tarik balik. Dan sebab itu juga saya rasa, nampak? Dan dulu ada orang PKR tanya saya, what do you think about Anwar Ibrahim? Kenapa dia akan jadi Perdana Menteri? Saya kata Anwar Ibrahim dah cuba. Anwar Ibrahim sendiri cakap, dia kata dia dah cuba jadi Perdana Menteri 7 kali, 8 kali, tuan-tuan. Dia hampir jadi Perdana Menteri 7 kali, Anwar Ibrahim cakap. Saya cakap Anwar Ibrahim sampai hari ini tak jadi Perdana Menteri. Saya cakap kenapa? Sebab Tuhan tak izin. Allah SWT tak izin Anwar jadi Perdana Menteri. Saya cuma nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan fikirlah sendiri kenapa. Bayangkan kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri macam mana? So Allah SWT, Tuhan tak izin dia jadi Perdana Menteri. So saya percaya last kalau kita istiqomah, orang baik akan jadi ini. Kadang-kadang orang jahat ni memang dia punya umur panjang, tuan-tuan. Dulu ingat Firaun. Dulu arwah siapa pas tu cakap apa dia kata? Orang Padino cakap. Dia kata dia doakan Mahathir umur panjang. So saya tak tahulah, saya tak mau doa-doa lah. So saya biarlah, ini semua ajal maut di tangan Tuhan. Tapi
Kita yang dalam UMNO ni saya nak buat 3 perkara. Akhir kata. Nombor 1, saya nak bawa politik positif. Kita dah try ni di Melaka dan di Johor, tuan-tuan. Di Johor, di Melaka, saya kata kita punya kempen positif. Kita jangan cerita pasal tepikan orang, bantai orang, bawa ini macam Sanusi. Jangan jadi macam dia. So kita cerita apa yang kita nak buat kepada rakyat. Tapi kalau orang attack kita, kita jawab balik. Macam Sanusi, dia attack kita, saya jawab balik dan sebagainya. Tapi politik positif. Because at the end of the day, kalau kita tak boleh lawan negatif dengan negatif, if we fight negatif, nombor 1 kita kalah sebab dia lagi negatif daripada kita. Macam mana kita nak lawan fitnah dengan fitnah? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab itu, Rafizi takut nak berdebat dengan saya sebab saya lawan fitnah dia dengan fakta. Tapi nak lawan fitnah dengan fakta ni susah, tuan-tuan. Kita kena baca, kita kena ini. Tapi kita kena buat kerja sikit. But don't fight fitnah with fitnah. Lawan fitnah fakta. And jangan lawan orang negatif. Saya cakap, tuan-tuan, orang negatif ni, PH dia banyak negatif. Dia punya kempen kita kalah sebab kempen negatif dia. Tapi saya nak tanya, tuan-tuan, orang negatif ni kalau kita bagi dia peluang merintah, dia boleh merintah ke tidak? Tak boleh. Dia pandai negatif, kutuk orang, jaga tepi orang, ngumpat orang, kritik. Betul? Dekat kampung tuan-tuan ada tak seorang macam tu? Ada. Tapi cuba tuan-tuan bagi dia jadi manager. Dia boleh manage tak? Hancur. Itu yang jadi dengan PH. Dia tahu kritik. Tapi bila kita bagi dia kuasa, dia tak kerti buat apa. Itu yang jadi dengan Rafizi. Tuan-tuan tahu pasal dia masuk gua 4 tahun. Sebab dia tahu kritik. Tapi bila dia dah menang, dia tak tahu apa nak buat, dia masuk gua 4 tahun. Ni ujung-ujung nak pilihan raya, baru dia keluar balik. Sebab itulah dia punya skill, betul. Bagi dia merintah, habis, tuan-tuan. Kita tak boleh bagi mereka ni minta semula because dia are negative people. Tapi kita stay positif. Itu kempen pertama saya nak bawa. Politik positif di Malaysia. Tapi memang susah, tuan-tuan. Nak jadi orang positif dalam sekeliling yang negatif, payah. Kita kena banyak bersabar. Yang kedua adalah kita kena jaga perkembangan ekonomi lah. Bawa kembang ekonomi macam saya cakap tadi, orang muda. Yang ketiga, kita kena care for alam sekitar. Itu benda yang saya nak bawa. Sebab alam sekitar ni, bila puak-puak pas habis dia tarahnya bukit. Di Selangor pun sama. Tuan-tuan tahu kenapa Selangor banjir teruk? Dia tarahnya bukit Cerakah tu. Habis. Company yang RM2 punya company pun dapat tarah bukit. Habis selut masuk dalam sungai. Habis naik air di Taman Seri Muda. Habis semua pasal itulah. Mana selut tu datang? Bila tengok sungai yang berselut, kita kena tanya selut tu datang daripada mana? Bila tanya puak-puak itu, puak-puak pas, dia kata ni semua kuasa Tuhan. Memanglah kuasa Tuhan. Tapi kita sebagai manusia, kita kena ikhtiar. Kalau kita tak ikhtiar, bila banjir berlaku, itu bukan salah Tuhan. Sampai bila kita nak salahkan Tuhan? Itu salah manusia tu. Yang berlaku di Kelantan tu salah manusia. Yang berlaku itu lagi di sini pun salah manusia. Dah kita kena tanya, sebab itu saya tanya Sanusi sampai hari ini. Bila pokok itu ditebang dan siapa yang ditebang? Itu sampai sekarang dia kata nak cek. Saya cakap tadi. Sebab itu nombor 3, alam sekitar ni penting. So 3 perkara yang saya nak bawa. Itu yang saya kata berkenaan dengan Syed Saddiq, parti yang kecil-kecil ni. Sama ada kita nak terima atau tidak. Saya punya jawapan ringkas, saya kata macam inilah. Kita tak payah terima lah, tuan-tuan, yang parti kecil ni. Sebab apa? Kita tahu agenda dia. Dia nak masuk Barisan Nasional sekarang pasal apa? Pasal nak kursi. Macam parti PBM. Parti Zuraida. Dia dulu lompat daripada mana? PKR. Lepas tu masuk Bersatu. Lepas tu nak lompat lagi. Sekarang ni dia tahu dia dah tak tentu arah dah. Lepas tu dia nak masuk Barisan Nasional pula. Habis kalau nak masuk Barisan Nasional, dia nak minta kursi apa? Ampang daripada kita. Lepas itu yang kawan dia seorang tu yang julau tu, nak minta kursi julau. Dah kalau kita bagi dia masuk Barisan Nasional, dia akan bertanding di julau. Julau lawan siapa? GPS. Lawan kita punya kawan. Takkan Barisan Nasional nak lawan kawan kita GPS? Macam mana hubungan kita dengan GPS lepas itu? Takkan kita nak bagi. So sebab itu, saya kata straight to the point aja. Saya ni nombor 1, saya degil jugalah. And nombor 1, saya tak ada kona-kona macam ni. Bila saya percaya pada sesuatu tu, saya cakap je lah, kita tak terima. Kita tak terima benda itu. So kalau dia nak jadi Friends of BN, okey. Tapi Friends of BN tak ada kursi, tuan-tuan. So itu saya setuju. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan setuju tak dengan saya?
Tuan-tuan nak bagi kursi tak dengan diorang? Okey. Satu lagi akhir kata, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat pilihan raya tahun depan ke tahun ni? Okey. So, dengan itu, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Kalau ada satu lagi soalan mungkin saya boleh ambil. Kalau tidak, kita... Okey, baik tuan-tuan. Soalan terakhir ni saya lah nak tanya. Oh, tanya. Okey. Saya pula nak tanya. Jadi tak apa, kita akan tamatkan live sebentar lagi, kita sambung. Jangan bergerak ke mana. Jadi sebelum ini kita dah mendengar seruan daripada mana-mana sahaja, terutamanya generasi muka baru dan juga muda ni. Ini soalan umum, bukan sekadar di Kedah. Berkaitan dengan calon, mungkin kita nak dengar sedikit pandangan daripada Tuan Syam. Mungkin kita memerlukan pilihan raya. Orang bercakap nak 80%, 70% berkaitan dengan calon muka baru dan juga calon muda. Dan di Kedah ni mungkin kita ada juga pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang masih memegang tampuk kepimpinan. Di pangkat Kedah ini juga berpengalaman. Ada pengaruh. Macam mana Tuan Syam tengok daripada segi penggabungan ni? Adakah kita nak bagi 78% kepada muka baru dan ni, ataupun kombinasi 50-50, 40-60? Sebab kita nak bagi harmoni. Kita tak nak bila bagi yang muda, yang lamanya akan sentap, akan merajuk. Dan begitu juga apabila bagi yang lama banyak, yang muda pula merajuk. Kata tak nak pasang bendera, tak nak panjat pokok dan sebagainya. Macam mana? Mungkinlah kita boleh dengar nasihat dan juga pandangan daripada persentis untuk gabungan yang lama dan juga yang baru ni. Silakan. Seringkas mungkin. Seringkas mungkin. Saya ambil 2 minit je lah. Ya, baik-baik. Nombor 1, kita buat eksperimen di Melaka dengan di Johor. Di Melaka, Johor kita letak lebih 80% muka baru. Masa kita letak 80% muka baru di Melaka, masa tu saya dilantik sebagai penasihat komunikasi Barisan Nasional PRN Melaka oleh pengarah pilihan raya. So saya ada dalam jawatan kuasa bincang-bincang pasal calon dan sebagainya. So pada ketika itu kita pun tengok sama ada eksperimen ni boleh berjaya ke tidak. So kita pun ambil risiko. Kalau melingkup itu lagi dengan saya pun habis. So tapi alhamdulillah ia telah berjaya. So dan di Johor kita cuba sekali lagi dan dia berjaya sekali lagi. So kenapa dia berjaya? So lepas tu kita kaji kenapa. Nombor 1, jawapannya adalah satu faktor ialah sebab bila kita pergi PRN dengan PRU, dia berbeza dengan PRK. Rakyat undi parti. Dia undi parti sebab dia nak tengok parti mana yang akan membentuk kerajaan. Bila PRK orang tengok calon. So bila PRU dan PRN orang tengok calon juga, tapi faktor calon tu dah nombor 2. Ya. So parti tu nombor 1. So sama ada kita taruh heavyweight atau tidak, mungkin priority tu dah jatuh sikit daripada faktor parti. The branding parti is more important than calon tu boleh bawa. Tapi kalau ada parti tu bagus dan calon tu pun bagus, pun okey. So sebab itu di Melaka, walaupun kita taruh calon muda yang orang tak kenal, tapi di kawasan-kawasan yang orang kata kawasan yang kita tak sangka menang, macam di Paya Rumput. Sebelum itu YB Rais, kawan saya. Ya. So dia orang baru, orang muda. Tiba-tiba di Paya Rumput yang sebelum tu dia kalahkan Samsul Iskandar. Ke macam mana? Berapa puluh ribu sebelum tu kita kalah, sekali kita menang. Walaupun dia bukanlah orang kata heavyweight ke apa kat situ, tapi parti bawa and dia pun tak ada isu. Satu sebab orang muda ni orang kata tak ada baggage lah. Ya. Dalam politik kata tak ada dosa lah. Orang kata. So letak orang muda. Dan ada juga orang veteran yang bagus-bagus, dia dah bertahan lama, so kita boleh ini. Kalau calon lama yang ada baggage, susah untuk kita pertahan. Sebab bila PRU atau PRN, orang nak vote parti, tapi kalau calon tu ada isu, dia akan menjadi masalah. So kali ni dengan 5 juta pengundi baru masuk nanti untuk undi, mungkin mereka boleh relate dengan orang-orang muka baru. Tapi muka baru ni tak semesti muda, tuan-tuan. Macam di Selangor negeri saya boleh katakan yang mungkin 95% calon-calon parlimen akan muka baru di Selangor. Saya berani cakap 95% daripada calon parlimen di Selangor adalah muka baru. Kenapa? Sebab penggal lepas kita cuma menang 1 kursi saja. Dan kursi lain tu semua mestilah. So sebab itu. So itulah. Tapi kita akan Tapi itu bergantung kepada budi bicara. At the end of the day, watikah akan dibagi oleh Presiden. Itu kuasa dia.
Itu kita tak boleh nak petikai lah sebab dia menang pemilihan UMNO. So dia tak ada apa kuasa dah Presiden UMNO ni. Pengerusi Barisan Nasional ni dia bukan Perdana Menteri, dia tak boleh nak bagi apa-apa jawatan. Tapi dia tinggal satu aja kuasa, iaitu kuasa untuk menentukan calon pilihan raya. So sebab saya kata okey. So dengan itu azan pun dah ini So saya nak ucap terima kasih lah Ya, pada dia dan terima kasih banyak-banyak kerana tuan-tuan dengan ni kalau ada apa-apa soalan lagi kita bincang lagi lah Okay, terima kasih tuan-tuan. Baik, terima kasih kepada saudara Hisham Jalil, Ahli Majlis Kerja Tertinggal UMNO Malaysia di atas kupasan persoalan yang telah pun dilontarkan oleh semua sahabat-sahabat Barisan Nasional di dalam Kedah ini untuk dikupas satu persatu. Mungkin kupasan ini menarik untuk kita jadikan panduan dan juga pedoman. Terima kasih. Sejam lebih kita bersiaran secara live pada hari ini dan saya nak ucapkan terima kasih kepada tamu yang berada di studio dan juga tetamu yang berada di rumah dan sedang menyaksikan live kita di mana-mana sahaja. Anda semua merupakan kebanggaan dan juga kesayangan kita, terutamanya bagi pihak Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Terima kasih kepada Barisan Rustia, terima kasih kepada penerangan, terima kasih kepada BNCOM, terima kasih juga kepada pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, Datuk Seri Jamil bin Haji Baharom. Hingga kita bertemu lagi di lain siaran dan juga di lain topik berkaitan dengan isu-isu semasa yang kita bawakan khas kepada semua penonton dan kepada semua warga Barisan Nasional sekalian. Saya tutup majlis pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.